adakah anak-anak ini akan selamat? Satu persoalan yang saya rasa sentiasa ada di setiap ibu bapa. Dan tentunya semua yang menonton hari ini juga rasa terkesan dan walau tak banyak mungkin sedikit. Mesti ada sedikit ketakutan. Tepat ya, sekali. siapa tepat yang sekali. tak sayang anak kan? Tak kisahlah perkara itu pernah berlaku pada kita ataupun sekadar kita membaca akhbar, tetapi yang penting memberi kesan. Jadi macam saya sendiri dengan Nas, kita berbincang macam mana ya, apa yang patut kita lakukan. Sebab macam dikatakan tadi, banyak perkongsian anak dibiarkan begitu sahaja, contohnya tanpa pengawasan, sebab mungkin sibuk dengan gadget ataupun berborak dengan kawan-kawan. Ingat ya, satu saat sahaja boleh jadi macam-macam. Sekelip mata malang tidak berbau di sini. Tapi saya alhamdulillah bila kita lihat rakyat Malaysia agak cakna ya, mereka agak memantau anak-anak mereka dan mereka juga faham akan situasi, membaca. Dan di sini apa kita nak kongsikan, bila kita tengok statistik kadang-kadang dia tak memberikan gambaran yang sebenar. Seperti Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman menyatakan 15,042 kes kehilangan kanak-kanak dilaporkan dari tahun 2011 hingga 2021. 11 tahun lah. Okay, ya, 11 gap tahun. dia 15,000 kes. Tapi dalam 15,000 kes tu hanya 98% telah diselesaikan. Hanya 2% merupakan kes penculikan. Jadi kita inginkan penjelasan yang sebenar kalau kita tengok statistik dan juga apa yang kita harus lakukan sebagai ibu dan ayah. Jadi kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Geshina Ayu Mat Saad, pensyarah kanan program Sains Forensik Pusat Pengajian Sains Kesihatan dari USM, Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini. Dan bila kita lihat statistik yang seperti saya nyatakan tadi, 15,000 kes dari 2011 hingga 2021 kanak-kanak hilang. Jadi boleh Profesor ulaskan sikit, adakah statistik ini memberikan gambaran yang sebenar? Okey, statistik tidak memberi gambaran yang sebenar kerana ada banyak elemen yang kita kena fikirkan. Tim saya ada buat penyelidikan mengenai kanak-kanak hilang ni beberapa tahun yang lepas. Penyelidikan tersebut adalah inisiatif PDRM Selangor dan tujuannya adalah untuk mendalami isu-isu yang berkaitan dengan penculikan kanak-kanak dan kanak-kanak hilang. Jadi kajian tersebut merupakan kajian ulung mengenai jenayah ini yang melidik faktor-faktor sosio-demografi, sosio-ekonomi, persedaran kanak-kanak berdasarkan kertas laporan polis dan pengalaman siasatan polis. Kalau kita lihat kepada sejarah ya, rekod laporan polis ni, memang dah ada kanak-kanak yang hilang sejak awal 1980-an lagi. Dan benar, kebanyakan mereka dijumpai kembali ataupun mereka kembali sendiri kepada ahli keluarga. Malangnya memang ada juga kes kanak-kanak yang tidak dijumpai. Namun, gambaran yang ada kat media masa ni menggambarkan bahawa kes penculikan ataupun percubaan culikan ni sangat kerap. Jadi sebenarnya tak adalah begitu kerap ya? Tak. Salah faham ini selanjutnya disulami oleh kreativiti kewartawanan yang menghiasi laporan kes-kes individu. Sebenarnya satu kes, dua kes. Tapi banyak sosial media mengambil kes ini dan jadikan dia tular seolah-olah berlaku di mana-mana. Kadang-kadang penggambaran media, ketakutan ibu bapa atau penjaga menunjukkan bahawa kanak-kanak itu memang betul lah diculik untuk tujuan jahat. Robot, tebusan, balas dendam, organ. Tapi dapatan kajian sebenarnya menunjukkan bahawa itu bukan betul. Perkara yang sebenar ya. Personal. Jadi, ialah mungkin apa yang kita baca tu tidak seperti apa yang benar-benar berlaku ya. Lagi-lagi dengan kuasa tular sekarang ya, Prof. Baik, Prof, mungkin kita nak kongsikan juga macam sejak akhir-akhir ni, macam kalau dikatakan kes penculikan ni ataupun percubaan penculikan ni banyak daripada negeri Kelantan. Jadi, apa yang disasarkan oleh penculik sebenarnya kalau dalam kes penculikan ni, Prof? Okey, ini sebenarnya satu mitos. Bagus. Insiden percubaan dan insiden benar bukan sahaja di negeri Kelantan ya. Begitu juga insiden yang direka atau yang palsu bukan sahaja dari negeri Kelantan. Tak ada statistik yang kukuh menunjukkan bahawa memang sahlah banyak kes berlaku di Kelantan. Tak ramai penculik dalam tahanan pun yang kita boleh bual untuk menyiasat ini secara mendalam. Namun tak seperti apa yang digambarkan dalam TV dan wayang. Jadi kebanyakan kanak-kanak
yang hilang disebabkan oleh pergaduhan dalam keluarga sendiri. Keinginan peribadi kanak-kanak tu untuk meninggalkan keluarga dan bukan kerana curi. Kadang-kadang ibu bapa sebenarnya ingin menutup jenayah lain seperti mendera anak-anak dan mengatakan bahawa kanak-kanak itu diculik. Kalau kita nak lihat kepada kajian mengenai sasaran, kenapa kanak-kanak disasarkan, ini berdasarkan motif. Kita kena faham. Motif ni sebenarnya ada 3. Duit, bukan untuk duit, dan motif pelbagai. Kalau seseorang individu, bukan saja kanak-kanak, dikatakan diculik, dia ada 2 kalau duit. Adakah sebagai tebusan untuk membalas hutang atau untuk komuniti? 3. Kalau sebagai tebusan atau hutang, ada 3 bawah dia. Pertama, dipulangkan tanpa kecederaan, dipulangkan dengan kecederaan, ataupun langsung tak dipulangkan. Kalau kes tebusan atau hutang yang tak dipulangkan, ada 6 di bawah dia pula. Oh, okey. Sebagai contoh untuk pemandangan. Beri kepada orang lain. Ada juga sebagai penderaan. Sindiket anak angkat. Sindiket mengemis, sindiket dadah sebagai contoh. Okay? Kalau komuniti jual tu kita dah tahulah, senanglah ya. Benda itu kalau kita tahu dia adalah untuk komuniti, peluang untuk jumpa balik adalah tipis kerana dia dijual. Pembedahan ataupun organ. Namun bila saya tengok tadi ada setengah individu mengatakan bahawa kanak-kanak ini mungkin diculik untuk organ, kita kena faham. Tak semudah itu. Itu bukan satu mitos. Kerana ada 4 benda yang kita kena faham. Okey. Kalau nak ambil organ, pertama, apakah organ yang dicari? Kedua, kesihatan individu tersebut. Okey. Ketiga, kesesuaian dengan penerima. Kalau organ kanak-kanak diambil, lebih mudah, lebih senang dibagi kepada penerima kanak-kanak, bukan dewasa. Keempat, masa untuk transfer organ tersebut. Ya, daripada orang yang kita ambil organ tu kepada penerima. Masa dia sangat terhad. Lagi cepat lagi bagus, dalam masa lebih kurang 90 minit. Jadi nak dikatakan dia dibunuh di Malaysia sebagai contoh dan organ dia dibawa ke luar negara, amat tipis lah. Tak munasabah ya? Boleh tu boleh, tapi masa tu sangat singkat. Baik, okey. Jadi teknologi yang sekarang ada, pakar-pakar perubatan telah menghasilkan organ-organ yang tidak memerlukan organ daripada manusia. Baik, okey. Saya bila dapat penerangan daripada Prof ni, kita rasa lebih terbuka mata juga ya. Baru tahu juga sebab bila cakapkan penculikan ni, kita ingatkan macam memang diculik begitu saja. Rupanya ada banyak sebab-sebab, faktor-faktor. Klasifikasinya. Klasifikasi, ya betul. Jadi di sini apa kita nampak? Saya nak tambah kat sini. Kalau individu tersebut diculik bukan untuk duit, ada 2. Adakah diculik oleh ahli keluarga sendiri atau bukan ahli keluarga? Kalau diculik oleh ahli keluarga pula, ada lagi. Ada lagi, okey. Pertama, kerana hak jagaan. Suami isteri bergaduh. Hak penjagaan kepada si isteri. Bekas suami tak suka. Dia pun menculik anak dia. Kadang-kadang kerana nak membalas dendam oleh keluarga tu. Kadang-kadang kerana memang betul nak menyebabkan keluarga resah, takut. Kadang-kadang ahli keluarga yang mencuri tu kerana difikirkan saya nak selamatkan anak-anak saya. Bekas isteri, bekas suami ni panas baran, kaki pendera, jadi dia nak selamatkan anak dia sendiri, dia pun bawa lari anak dia. Dan ada sesetengah individu menculik anak sendiri, ahli keluarga sendiri untuk leverage. Untuk dapatkan duit, untuk dapatkan kerjasama dan sebagainya lah, pakseri lah kiranya. Kalau bukan ahli keluarga, ini yang teruk sikit lah. Kadang-kadang individu tak terkira bukan saja kanak-kanak, mungkin diculik kerana untuk nafsu seks, mungkin penjeraan, mungkin untuk balas dendam, mungkin kerana macam saya sebut tadi, untuk dapatkan kewangan, tebus hutang. So, kalau itulah kes dia, kanak-kanak ataupun individu yang diculik bukan oleh ahli keluarga sendiri, setelah dia dapat apa yang dia nak, mungkin ditinggalkan, dijual atau dibunuh. Jadi kadang-kadang kita jumpa balik, kadang-kadang tak jumpa balik.
Bagus tu. Terima kasih doktor. Jadi kita pun menunggu komen-komen daripada penonton-penonton kita dari Facebook ya. Ya, betul. Dan anda juga boleh menelefon kami untuk bertukar pendapat 77261603 kalau ada masa di pagi hari. Tapi saya sebagai ayah juga ingin mengetahui, dan ada orang juga tanya saya soalan secara peribadi ni ada juga. Okey. Dia tanyakan, okeylah, betul perdagangan manusia ke, nak jual organ ke. Untuk saya sebagai seorang ayah, saya tak kisah semua tu. Yang saya tahu, anak saya hilang. Kalau anak saya hilang, apakah perkara pertama yang harus saya lakukan? Saya difahamkan di Malaysia juga kita ada sistem-sistem seperti Nur Alert ya. Dan juga kita ada registry kanak-kanak hilang di laman web PDRM. Bolehkah Profesor sarankan apa yang harus kita lakukan? Kita mesti mati akal, tak tahu apa nak buat ni. Pasti. Mesti tak tahu nak buat apa dah. Langkah pertama, Prof. Dia mengikut situasi lah. Sebab kadang-kadang ibu bapa yang merupakan sumber yang di mana kanak-kanak tu membuat keputusan untuk lari dari rumah. Ya? Sebab kadang-kadang kanak-kanak tu dengan sendiri sengaja keluar daripada rumah ikut orang lain. Ataupun dia keluar tanpa ikut orang lain, dan kita kena faham apakah sebenarnya yang menyebabkan tu. So kita kena tengok dia hilang kerana sendiri, kerana ada pergaduhan dalam keluarga, ataupun memang sah ada orang culik dia. Okey. Sebab ramai ibu bapa penjaga berpendapat kalau anak tu hilang mesti diculik. Baiklah. Sebab mestinya. Jadi kita kena faham. Jadi kita kena orang di keliling, siapakah kawan-kawan anak kita benar-benar ke dia hilang, ataupun dia buat macam prank ke, dia bersama dengan kawan dia tak maklumkan kepada ahli keluarga dia sebenarnya bermain dengan kawan-kawan seperti itu. Kalau prank, jangan terus panik. Jangan terus panik dulu. Okey. Jangan terus panik. Sebab dia dapatkan pengetahuan. Kalau kita tengok statistik, memanglah kebanyakannya memang kes lari dari rumah atau mengajuk dengan ayah dan ibu dan sebagainya. Ataupun takut ada buat sesuatu, takut dimarahi, mungkin mereka menghilangkan diri sekejap. Jadi of course ibu bapa anggap adakah anak diculik dan sebagainya. Yes, kan? Tapi kita ada cerita dengan Dayah di sini. Dayah ada cerita kat saya tentang satu kes di suatu tempat pelancongan pada minggu lepas, di mana dua orang berpakaian seperti macam telekung ya Dayah. Macam itu sebenarnya pakaian daripada negara lain, macam seolah-olah macam kalau kita baju kurung itu adalah baju mereka lah. Tapi kita nampak macam pelancong. Tetapi dikabarkan sebenarnya gerak-geri itu memang sangat menakutkan sebenarnya. Dan difahamkan ada percubaan menculik di mana dia berdekatan dengan seorang ibu, tak salah saya, sedang main telefon dan dia cuba culik. Nasib baik terperasan dan telah ditangkap. Jadi saya takut kerana perkara macam ni boleh berlaku di tempat awam. Kita rasa banyak orang rasa selamat. Jadi pendapat Profesor tentang hal ini, kawasan awam pun tak selamat. Kita kena lihat kepada konteks. Pertama, ada tak keinginan tu dalam pendirian bakal penculik? Ada tak sasaran? Kedua, Ketiga, ada tak siapa yang boleh memantau, boleh melihat, boleh menghalang kejadian itu daripada berlaku? So, ada 3 element. Kalau dah ada 3-3 ni, yang pertama, niat, keinginan penculik. Kedua, sasaran yang sesuai. Ketiga, tak ada orang sekeliling yang mampu menahan. Dia akan mencari peluang untuk mengambil menculik kanak-kanak. Jadi, kalau kita nak handle, nak memastikan ini tak berlaku, kena ketatkanlah yang 3 ni. Pastikan anak tu tak disasarkan, pastikan individu yang bertanggungjawab di sekeliling kanak-kanak, awasi, ketahui kat mana kanak-kanak tersebut, ya. Jadi tak ada keinginan. Saya dapati juga kalau kanak-kanak itu macam seorang yang mampu berdikari sendiri, ya. Kalau lihat sesuatu yang menakutkan, mencurigakan, dia cepat-cepat mencari bantuan daripada ibu bapa ataupun orang dewasa yang boleh dipercayai. Ya, dia tak mudah merapatkan diri dengan orang yang tak dikenali sebagai contoh. Itu mengurangkan risiko kanak-kanak diculik. Baik. Jadi itulah macam katanya kita harus memantau lebihlah anak-anak kita supaya tidak menjadi sasaran ya Prof. Dan katanya tadi macam Nas kata di tempat yang ramai orang pun boleh. Disebabkan mungkin ibu bapa ni dileka sedikit. Tapi kita nak tahu juga daripada segi modus operandi kalau penculikan ni biasanya untuk mendapatkan sasaran tu, apakah modus operandi penculikan? Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit? Sekarang depan sekolah modus operandi dia berbeza. Alamak. Nak katakan ada satu
saja modus operandi penculik ni tak benar. Ya. Dia bergantung kepada niat lah, motif penculik tersebut. Adakah untuk organ ke, untuk dapat anak angkat ke. Nah, mungkin kanak-kanak tu sangat comel bagi diri dia. Dan dia merasakan bahawa dia mampu menjaga kanak-kanak itu jauh lebih baik daripada ibu bapa sebenar kanak-kanak tersebut. Mungkin. Ya? Jadi dia bukan ada satu modus operandi. Nak dikatakan macam apa yang dikatakan tadi, di mana kanak-kanak itu akan dihampiri oleh seorang lelaki yang konon-kononnya nak bagi gula-gula sebagai contoh. Baiklah. Sebagai kononnya ada vet butik. Itu pun satu mitos. Tak semua betul vet butik tak betul. Itulah dia, kalau tiba-tiba nampak van hitam pula, oh tak apa, ni van hitam, tak apa, kita tak payah takut. Macam tu. Sebagai satu mitos. Bagus. Banyak kaedah ni sebenarnya. Jadi dalam banyak-banyak kaedah ni, apa yang ibu bapa harus tahu, kita yang harus memantau, kita yang harus cakna. Terutamanya di kawasan depan sekolah, banyak percubaan selalunya berlaku di depan sekolah. Jadi nasihat Profesor untuk ibu bapa di luar sana. Untuk saya ada satu sistem password dengan anak-anak saya. Oh, ada ya? Kalaulah kata ada orang lain yang datang jemput awak, tiba-tiba abah dengan mami tak ada, walaupun mami dengan abah dah cakap mami nak jemput atau abah nak jemput, tanya password. Oh, okey. Kalau dia tak dapat bagi password, terus lari balik, atau password tu salah, terus lari balik dalam sekolah. Baik. Itu antara sistem yang saya cuba terapkan. Itu tips lah tu sebenarnya. Macam mana nasihat Profesor pula untuk ibu bapa luar sana? Sebelum tu, balik kepada soalan yang tadi tu, dia bukan saja lelaki yang mampu menculik. Dia boleh sesiapa je yang boleh menculik. Kadang-kadang ada perempuan yang menculik anak-anak lelaki, anak-anak perempuan. Tak semestinya lelaki sahaja. Tak semestinya seorang yang bertubuh besar. Janji kanak-kanak itu boleh diheret, tak kisah. Jadi kena memang pertama peka kepada persedaran lah. Ibu bapa perlu peka kepada persedaran. Jangan sewena-wenanya bagi tanggungjawab menjaga anak-anak kepada orang lain. Kedua, kita kena mengenal kawan-kawan anak. Sebaya ke, lagi tua ke, lagi muda, kena kenal. Selalu mendidik anak-anak untuk berwaspada dan apa yang perlu dilakukan jika berdepan dengan keadaan ini. Tapi tak boleh menakutkan mereka. Bagi mereka self-confidence. Jadi mereka tahu apa nak lakukan. Keempat, hubungan antara anak, ibu bapa, penjaga dan guru mesti mesra dan selamat, di mana anak-anak selesa berkongsi masalah. Kalau tak, nanti dah sampai malam baru kanak-kanak tu berkatakan, ayah tadi pagi masa sekolah ada percubaan menculik. It's too late. It's too late. Kanak-kanak tu tak rasa selamat yang dia boleh menceritakan isu-isu tersebut kepada ibu bapa mereka sendiri. Kelima, keperluan cara gaya keibubapaan yang membina pendirian kanak-kanak secara baik dan bukan cara gaya yang boleh membawa kepada kerosakan, kebinasaan, curiga sebagainya. Itu tak boleh lah ya. Dan keenam, kita mesti pastikan persekitaran sekolah, institusi, kebajikan, rumah adalah selamat. Sebagai contoh, menghadkan akses orang luar. Itu usahalah. Nak masuk rumah, itu pagar besar-besarnya. Jadi penculik dah tahu, dah kenal rumah kita, dah tahu yang kita akan mengambil masa pagar rumah. Mudahkan mereka lah untuk mengambil peluang tersebut dan menculik seseorang. Jadi kita kena kurangkan peluang-peluang untuk mereka yang ingin mengambil kesempatan tersebut dengan cakna, dengan keselamatan. Sebagai ibu dan bapa, sebenarnya tak payah cakap saya dua kali lah. Saya dah berdebar-debar dah jantung di dada ni. Tapi betul sebenarnya dengan perkongsian Prof, sebenarnya membuka mata kepada kita semua. Kita jangan terlalu takut. Sebenarnya kita kena tahu cara-cara sebenarnya. Kita sebenarnya berwaspada, tapi dalam soalan yang sama, apa yang dikongsi oleh Prof tadi, saya rasa merangkumi perbincangan kita hari ini sebenarnya. Tepat sekali. Cuma satu lagi lah, satu pesanan lah. Okey. Analisis pemetaan yang tim saya buat berdasarkan laporan-laporan polis, lihat kepada lokasi terakhir di mana kanak-kanak tersebut, menunjukkan beberapa bukti yang relevan lah. Pertama, kanak-kanak hilang berhampiran dengan sistem pengangkutan. Jadi mudah individu yang menculik itu menggerakkan diri dengan kanak-kanak. Kedua, apabila kita lihat pada peta tersebut, kami mendapati sekolah-sekolah sebagai contoh sekolah rendah menengah, awam dan swasta dekat antara satu sama lain. Dan ini bererti kalau dia tak berjaya menculik seorang kanak-kanak di sekolah A, sekolah B berdekatan, dia mudah bergerak.
Baik. Baik. Okey. Itu untuk organ, untuk permendangan. Sebab dia bukan lihat kepada orang yang diculik tu, tetapi jumlah berapa ramai yang dapat diambil. Ya? Baik, terima kasih Profesor di atas perkongsian yang sangat bermakna pada pagi ini buat ibu dan ayah di luar sana. Sebenarnya bukan ibu dan ayah pun, inilah informasi yang harus kita tahu untuk menjaga keselamatan diri. Dan harus dikongsikan bersama untuk kebaikan. Dan kita kongsi hanya yang sahih. Ya. Okey, baiklah. Kita akan ucapkan terima kasih kepada Profesor dan kita juga akan mencanangkan satu statement atau kenyataan daripada polis di Raja Malaysia yang penting untuk orang ramai di sini. Kalau kita boleh tunjukkan, inilah dia saranan daripada polis di Raja Malaysia untuk tidak berkongsi kalau anda tidak pasti. Ya, yang tidak sahih. Jadi jangan menakut-nakutkan begitu. Dan juga polis minta orang ramai kiranya kita tahu ada banyak perkongsian jual organ kanak-kanak tersebar dan sebagainya. Kita kena tahu fakta ataupun akta sebenarnya. Dan jangan lupa masyarakat dan polis di Raja Malaysia seiring sejalan. Tidak boleh dipisahkan untuk menjaga keselamatan komuniti dan masyarakat sejagat. Ya.